علمنا التأويل وفقهنا في الدين وأدخلنا في عبادك المخلصين المهتدين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين الفائزين المنتصرين المقربين السابقين السابقين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. Alhamdulillah, dua keratan ayat Allah dapat kita membaca daripada suratul Isra 2 dan 3. Allahus Sami'ul Basir ialah yang sentiasa menambah pahala, cahaya, barakah, ilmu, iman dan amal salih kepada sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Suratul Isra ataupun suratul Israil, Suratu Bani Israel, dapat kita membaca ayat pertama yang ada hubung kait dengan masalah Nabi berisra daripada Mekah sampai kepada Masjid Aqsa. Di antara tujuan dari masjid ke masjid sebab benda besar sekali dalam Isra Nabi itu ialah agama yang berpokok pangkal kepada masjid, terutama semaya yang Allah Ta'ala nak beri pada malam Isra' tu, ia ada hubung kait dengan tempat iaitu masjid. Lalu itulah Nabi itu berhijrah ataupun berisra' daripada masjid kepada masjid. Dan begitu juga Nabi waktu hijrah daripada Makkatul Mukarramah kepada Al-Madinatul Munawwarah. Masjid Al-Haram dengan Masjid Aqsa ni adalah di antara dua masjid yang ada hubung kait yang Allah Ta'ala nak jadi timur sejarah. Perjuangan di antara benar-benar dengan benar batil tu, dengan dua masjid ni sangat besar. Sebab itulah Masjid Mekah dengan Masjid Aqsa ni dia tak pernah becek. Oleh itu hari ini kita tengok mestilah perjuangan untuk nak membela Masjid Al-Aqsa ni adalah wajib ke atas tiap-tiap orang Islam. Sebab Masjid Aqsa adalah masjid yang berada di bawah pentadbir orang yang beriman pada Allah. Siapa beriman pada Allah, orang itulah berhak bicara pada Masjid Aqsa. Ternyata bahawasanya orang Yahudi dan orang Nasrani dia tidak beriman kepada Allah dan tidak bertauhid kepada Allah, walaupun dia beriman tapi tidak bertauhid. Sebab itu Allah Ta'ala tidak memberi hak pada dia. Allah Ta'ala tidak membenarkan dia, dan dia kacau masuk juga. Dan akhirnya learning tu duduk di kekuatan di tangan dia lagi. Sebab orang Islam tu masih duduk dalam keadaan dhaif.
terutama tidak bersatu padu, duk pecah belah semua orang Islam. Sampai pada hari ini duk pecah belah, diperbesarkan Syiah nak suruh lawan sunnah rata-rata dunia hari ni. Nah, tempat kita pun kalau tak kena kelagu, nah maka jadi berlawan Syiah dengan ahli sunnah. Sebab tok dalam dia ialah Yahudi, bukan tok dalam dia tu orang Islam atau orang Syiah dak. Syiah tu tok dalam nak pelaga Syiah dengan orang Islam, tok dalam dia ialah Yahudi, beribu kota di Baitul Maqdis dan di pada negeri barat. Oleh itu maka naklah kita perhati-hati supaya jangan kita jadi jera kepada usaha mereka nak perandakan kedudukan orang Islam dengan sesama Islam, iaitu orang Syiah dengan ahli sunnah. Di antara jasa Hak Berjaya Maedah iaitu Iraq dulunya ditangi ahli sunnah, maka dia pelaga mari akhir naik pada orang Syiah lah ni. Sedangkan di Iraq sebahagian besar orangnya ahli sunnah. Lah ni banyak negeri-negeri Arab lah ni tengah duk adu domba oleh Yahudi supaya berlakunya salah faham di antara orang sunnah dengan orang ahli orang Syiah, menyebabkan timbulnya sama ada di Bahrain, sama ada di Kuwait, sama ada di negeri-negeri lain, di Palestin, di Palestin tak ada, di Lebanon, semua tu pelaga timbul angkara di antara orang Syiah dengan orang sunnah. Nah, atau tu kita kena tahu benda yang berhubung dengan kita di segi apa dia musuh Allah Taala duk mengatur untuk kita berlaku, untuk kita berlakon. Jadi apabila kita dapat terima semaya dah, dan banyak-banyak perkara yang saya tidak baca mengenai dengan Isra' dan Mi'raj tu kerana puak kita banyak kata dah, dan saya sendiri pun baca dah dengan hadis-hadis sahih. Nah, masalah Isra' dan Mi'raj tu tolong cari kaset tu lah kalau nak dengar agak. Nah, saya tak ada masa nak pergi mengajar hak tulah banyak-banyak kali dah. Lalu itulah kita pergi kepada apa dia ayat seterusnya, ayat 2, wa ataina Musal kitab, dan telah kami bawa data kepada Musa tu akan At-Taurat. Nabi Musa Allah Ta'ala wi kitab Taurat yang merupakan kitab yang lengkap hak mula kali bagi sejarah puak nabi-nabi marilah dunia ni. Sebelum Ratu tu ada suhuf-suhuf gitu, suhuf Ibrahim, suhuf tu, suhuf ni, benda kecil-kecil. Bahawa Nabi Musa mari tu boleh Taurat yang agak besar. Nah, dekat-dekat nak besar kitab Quran Taurat ni, walaupun zaman Nabi Musa tak ada lagi kitab Taurat. Nabi Musa mati dekat 200 tahun baru tulis kitab Taurat ni. Nah, tu dia. Jadi wa ataina Musal kitab, dan kami bawa datakan kepada Musa tu akan kitab. Wa ja'alnahu, dan kami tu menjadi akan kitab tu Taurat tu hudan, sebagai petunjuk pembawa jalan bagi Bani Israel, bagi Bani Israel. Untuk dia tu ya, bukan untuk umat Islam ke seluruh dunia ke, bukan untuk linnas dak. Hudan linnas dak, hudan linnas ni kitab Quran. Nah, Quran ni hudan linnas, bukan hudan li Bani Israel ke atau hudan li Quraisy ke dak. Hudan lil Arab pun dak. Hudan linnas kalau Quran. Petunjuk bagi manusia, bukan petunjuk bagi satu-satu kaum, tidak. Jadi jelas molek bagi kitab Taurat tu hudan li Bani Israel. Padahal manusia ramai zaman tu. Nah, ada Rom, ada Farsi, ada Gapa, tapi dia cakcong kepada Bani Israel sahaja. Nah, isi kitabnya berapa dia? Nah, alla tattakhidhu min duni wakila, ialah bahawa janganlah kamu tu hai Bani Israel menjadikan selain pada aku ni